Assalamualaikum geng. Selamat malam. Saya buat video ni malam. Time kerja dah habis. Kedai pun dah tutup. So ada peluang untuk saya share apa yang saya tahu dan saya kongsi pengalaman dan pengetahuan. Okey. Selama saya buat kelas ni, banyak persoalan yang sampai dekat saya. Perbezaan antara rigid type spline dan sprung spline. Sprung ni dia orang panggil sprung, dia orang tak panggil spring, dia panggil sprung. Okey, hari ni saya nak jelaskan sikit supaya tak ada kekeliruan. Okey, kita start dengan sprung spline. Ni saya ambil daripada model Ogura. Model Toyota. So, okey, kita start fungsi spring pada sprung. Okey, fungsi spring pada sprung ni sebenarnya dia adalah damper ataupun cushion. Soft. Dia soft. Bila orang cakap, bang, apa pasal saya pakai tak ada spring, keras pedal. Sebenarnya ada spring ataupun tak ada spring bukan mendatangkan keras ataupun lembut pada clutch. Okey, benda ni tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung dengan lembut dan keras pedal korang tu. Keras dan lembut, okey, next episode kita akan jelaskan. Okay, kita start daripada spring, okey, yang type spring. Okey, type spring ni sebenarnya dia adalah cushion. Cushion untuk menjaga korang punya spline gearbox. Okey, kalau tak ada spring, so benda ni dekat spring ni dekat dalam gearbox kita tak nampak. Dan kita tak rasa pun sama ada dia keras ke, dia lembut ke. Sebenarnya tak ada isu pun kat situ, kan? Dekat dalam sprung ni dia ada lagi satu bahagian di dalam. Sorry lah tak nampak. Di dalam ni adalah perumah yang memegang spring ni. Dan spring ni ditutup pula dengan bahagian yang atas. Spring ni dan spline ni dia tak bersambung, tapi dia menutup macam ni. Okey. So dia punya kelebihan, tak ada kekurangan. Cuma bila dia rosak, torque engine power dia transfer ke gearbox. So benda ni yang akan lemah. Jadi sprung type dia ada kelemahan dia juga. Contohnya, dia dibuat ketahanan dia sampai 300 horsepower. Okey, 300 horsepower. Tapi bila korang dah develop engine sampai lebih daripada 300 horsepower, benda ni akan pecah. Dan terciptalah yang ini pula, rigid type spline. Ini dah welding, dia orang welding. So saya ada sampel yang ni je, saya tunjuk je lah kan. So untuk lebih power, single plate boleh, twin plate boleh. Tapi benda ni senang jumpa pada twin plate. Dan yang ini senang jumpa pada single plate. Kebanyakannya duduk dekat Ogura lah. Ogura dia tak keluar rigid type spline sebab dia lebih sesuai untuk kegunaan on the road. Yang rigid type ni senang jumpa pada OS Giken. Twin plate. Single plate susah. Single plate dia akan jumpa ni juga. So bila kita nak replace, benda ni rosak, kalau kita nak replace, better kita replace ni. Sebab power kita dah tinggi.
power engine kita dah tinggi, so dia memerlukan rigid type spline. Rigid type spline ni pula dia tak pecah. Dia tak ada pecah spring, betul tak? Tapi dia akan botak pada gigi. Dia akan botak pada gigi. Kenapa? Okey, persoalan dia, itulah tahap ketahanan dia pula. Dia boleh pegang power sampai 500 lah contoh. So 500, material yang digunakan untuk ni, ketahanan dia pada 500 horsepower je. 500 horsepower. So untuk korang kenal spline ni pula, dia ada macam-macam jenis. Nanti video yang akan datang saya akan buat. Saya akan buat penjelasan yang lebih, dan saya akan tunjuk macam-macam jenis spline. Okay, termasuk lepas ni kita buat kenapa clutch plate boleh crack, kenapa dia boleh pecah. Tu saya akan jelaskan. So tak payah risau. InsyaAllah saya akan share dan kongsi dengan korang supaya korang lebih faham kenapa pakai clutch ni cepat rosak, kenapa clutch ni cepat habis. So dia banyak benda. Dia banyak benda, bukan pada clutch tu sendiri. Dia pada material dia. Ni bulu apa pula. Material dan tahap lebur dia. Besi ada macam-macam jenis besi. Power engine ada macam-macam jenis power engine. Sebab tu clutch ada yang harga 200, ada yang harga 400, ada yang harga 2000, dan ada yang harga 8000 pun ada. Tak percaya korang pergi ATS Racing Clutch, tengok harga dia. Kenapa harga dia mahal? Okay, sebab dia pakai material lain, konsep dia lain. So ada spring, tak ada spring, no issue pada pedal. Korang kena ingat tu, no issue pada pedal. Banyak sangat saya dapat soalan tu, kenapa saya pakai ada spring lembut, kenapa saya pakai tak ada spring keras. No, bukan. Dan banyak juga persoalan, saya pakai 6 kaki, kelas saya keras, saya pakai biasa lembut. Padahal kelas plate tu sendiri tak berkaitan pun dengan pedal keras ataupun tak. Kat mana? Nanti video-video yang akan datang lah, senang cerita, video-video yang akan datang saya akan share dengan korang. Benda ni simple je kalau kita faham. Kalau kita faham konsep, kita faham jenis material, dan kita faham kegunaan dia. So korang akan faham lah nanti, kan? Sebab tu clutch plate ada macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Ada orang suka pakai ni, ada orang suka pakai ni, kan? Ada orang pakai nak keras, ada orang pakai nak lembut, tapi tak nak slip. Enjin power sampai 1000 HP, kelas pakai 200. Apa benda? So selarikanlah, selarikan power engine dan torque transfer, penggunaan clutch, semua main peranan bro. Semua main peranan. So janganlah kita letak dalam mindset kita, kita pakai 6 kaki tak ada spring, pedal keras. Kita pakai 6 kaki ada spring, clutch lembut. Macam mana tu? Saya pun tak faham macam mana saya nak jelaskan kalau persepsi kita letak macam tu. Sebenarnya tak ada apa-apa kaitan pun. Okay, untuk video kali ni saya dah share sedikit. So harap bermanfaat pada korang, untuk korang lebih faham apa tu rigid type dan apa tu sprung type. Lepas ni kalau guna clutch tu, ambil tahu dulu apa kegunaan dia, berapa ketahanan dia, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam ni. So setiap benda yang berlaku, setiap benda yang dibuat mesti ada sebab. Kalau benda tu rosak, mesti ada sebab, kan? So
Kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe, komen kat bawah kalau nak bertanya ataupun nak call saya. Nombor telefon ada dekat description. Okay guys, Assalamualaikum. Moga korang berjaya.